Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tengok ni apa soalan, semua ni saya ambil pada soalan trial tapi negeri-negeri berbeza. Topik pengamiran dan ada sedikit perbezaan. Okey. Mula-mula sekali kita tengok pengamiran. Allah, marker pen. Ni anak aku ni main. Dulu tengok dia conteng. Habis kan. Pengamiran. Perbezaan, formula dia simple je biasanya soalan dia. Yang paling favorite sekali untuk paper 2 yang pertama apa? Luas, betul? Luas. Yang kedua apa? Isi padu. Ini biasa je. Okey? Luas simple je. Luas pertama dia sama je. Kalau luas pun kamu kena tentukan dulu kamu nak kira luas tu terhadap paksi mana. Kalau kamu tentukan luas dia terhadap paksi X, maksudnya formula kamu mesti dx. Kalau dx ini adalah y, pengamiran y dx. Ini akan jadi kita punya luas. Dia macam tu je, sama ya. Kalau kamu tengok terhadap paksi y, dia mesti dy. Jadi kalau dy sebelah dia mesti x. Pengamiran sama dengan luas. Sama kes ni. Kes dengan isi padu pun sama juga. Isi padu pun ada dua paksi juga. Dia akan beritahu terhadap paksi mana? Terhadap paksi y atau terhadap paksi x. Kalau terhadap paksi y, kita mula dengan dy, tapi sebab isi padu dia x kuasa 2 pengamiran pi. Dapat ini isi padu kita. Bila dia pakai v, sekarang pun pakai v, tak pakai i dah. Ada suka. Kan? V. Tak apa-apa kan? Okey. V, kalau paksi x, dx y kuasa 2 pengamiran pi. Okey? Dua ni je. Lain pengamiran biasa. Pengamiran biasalah tambah, turun, tambah, turun, tambah, turun tu pengamiran biasa. Okey? Kita akan stop recording kejap. Sama ni. Okey. Ni lebih kurang maklumat saya dah keluarkan daripada graf tu. Kurang dah buat. Kamu akan nampak bahawa yang pertama dia minta luas kawasan berlorek. Apa idea? Luas, isi padu semua. Cara saya senang je. Dia ada 3 kan. IFA. IFA maksudnya apa? Idea, formula yang betul, maka akan dapat dah jawapan yang betul. Okey, teknik simple je. Kalau 6 markah macam ni, 2 dapat dah. 6 markah. Okey. Apa idea kita untuk luas? Luas kawasan berlorek. Kadang-kadang ni kalau isyarat tak tulis penuh macam ni. Lebih kurang ni. Kawasan berlorek adalah sama dengan apa? Idea kita, saya lukis je, lukis. Idea kita maksudnya semua ni tolak segitiga, betul? Jadi kita lukis lebih kurang macam tu bentuk dia, tarik, ni. Ini luas semua. Tolak dengan luas segitiga. Idea, kita boleh lukis idea kita. Tak semestinya nak tulis, kalau nak tulis. Apa cikgu? Huruf apa nak tulis? Tak nak tulis je. Lukis. Kan? Okey, bila curve ni, apa formula yang berkaitan? Kita kena buat pengamiran. Nampak? Bila pengamiran, apa yang perlu? Kita kena ada orang nombor kat bawah. Nombor dia adalah -2, 0. Okey? Untuk segitiga pula, luas segitiga. Kalau nak pakai luas segitiga, pakai apa? Yang biasa kan? Dia kita akan pakai 1/2 panjang tapak kali tinggi je, betul tak? Di sini dah ada 2, sini ada 4. Jadi kita dah boleh guna. Masuk formula. Formula untuk luas yang ini. Luas lengkung di bawah lengkung. Luas di bawah graf kita panggil dia. Kita akan guna apa? Pengamiran -2 pergi ke 0. Siapa terlibat? Lengkung tu terlibat. Ambil lengkung tu masuk. 4 tolak X kuasa 2. Ni kalau sebenarnya kena letak kurungan. Lepas tu kena letak dx. Dalam exam tak letak pun tak apa. Tak ada tambah markah, tak ada tolak. Okey. Kemudian tolak dengan yang ini formula direct. 1/2 darab 2 darab 4. Nampak? Yang ini contoh ni. Okey. Biasanya saya beritahu kalau soalan macam ni ambil kalkulator tekan je. Ambil kalkulator tekan je pengamiran. Dapat jawapan terus. Betul tak? Tapi sebab markah dia bagi berapa? 6. Bila dia bagi 6 kita dapat macam lah. Kenapa banyak sangat markah ni? Maksudnya dia nak tahu juga kamu boleh tak buat pengamiran. Nampak? Tapi sebelum tunjuk jalan kerja pengamiran, ambil kalkulator tekan dulu.
Boleh tekan? Adik, boleh tekan? Pengamiran. Tekan. Boleh dapat? Pengamiran. Tekan ni. Tekan je. Dan kita akan skip satu step ni. Kan? Kita letak jawapan dia terus kat bawah. Nampak? Kan? Jawapan ni terus ni. Sini. Kamu tekan kalkulator ni. Kamu tekan dari sini serup sampai habis. Jawapan final terus. Final answer. Berapa dapat final answer? 4/3. 4/3. 4. Terus je. Okey. Jawapan dulu kita ambil. Jawapan mesti betul. Boleh buat? Adik boleh buat? Pengamiran. Tekan je. Betul lah, betul. Tekan je. X mana? X. Alpha X. 4 tolak alpha X. Okey, kat situ. Kuasa 2. Baru tekan sama dengan. Baru jadi. Berapa tu? 16/3. Okey, terus jadi kat sini. Kan? Kita buat sini. Yang ni adalah 16/3 tolak dengan ni 4 betul. Tolak dengan 4. Jawapan last ke dapat 4/3. Okey, apa jalan kerja kat tengah-tengah ni? Jalan kerja kat tengah ni kamu kena tunjukkan kamu buat pengamiran je. Tapi tiba-tiba tak sempat, kau tinggal padam sama dengan ni. Nampak? Kan? Yang kita akan buat kat sini pengamiran. Pengamiran buat kotak ni je. Kotak ni tunjukkan dalam ni kamu boleh komen je. Dapat 4x tolak x kuasa 3/3. Tutup. Letak nombor. Tak payah substitute Tak payah substitute. Tunjuk nak buat pengamiran ni sudah. Okey. Tolak dengan yang ini memang 4. Dah. Settle. 6 markah. Kalau macam ni masuk exam korang itu senyum depan. Nampak? 6. Markah penuh dah lah 10. Kan? Luas saja dah 6. Kenapa 6? Oh, banyak sangat ni. Nampak? Sebab kadang-kadang kalau kamu biasa buat, kamu rasa macam ni senang. Tapi markah dia banyak. Ni nak faham soalan tanya apa. Okey. Kalau kamu lihat betul-betul soalan ni, dia tak ada bagi tahu pun topik pengamiran. Nampak? Ada tak ada bagi tahu kat soalan? Okey, topik ni kena buat pakai pengamiran. Tak ada. Kamu kena faham sendiri. Nampak? Benda tu ada markah yang kita tak nampak tersirat markah ni. Adik boleh faham ni? Ni. Yang ni pengamiran. Pengamiran formula dia kalau kita kamirkan x kuasa 2, kan? Kita akan dapat x 2 tambah 1 per dengan bawah dia terus. Okey, basic pengamiran kamu hanya perlu tambah formula dia saya selalu tulis sini. Kamu tambah 1 kemudian kamu turunkan ke bawah. Kan? Tambah 1 turunkan ke bawah. Okey, kuasa dia dah tak kisah. Kalau 4 jadi 5/5. Kan? Kuasa dia tambah 1 turun ke bawah. Ni asas dalam pengamiran. Boleh? Okey. Isi padu pula. Kalau kamu tengok luas dia, markah dia sampai berapa tu? 6. Kamu tengok isi padu dia markah dia. 4 saja. Tak banyak pun. Okey. Padam sekejap Kita buat ni dah. Kita tengok pergi dekat isi padu pula. Okey, isi padu janaan. Okey, B kan? Okey, apa formula dia? Ingat tadi beritahu formula kena tengok paksi mana. Baca soalan dia. Isi padu yang dijanakan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek di kisar 360 pada paksi Y. Jadi sebelum kita buat apa formula dulu. Pada paksi Y maksudnya sama dengan dy x square pengamiran pi. Betul tak? Kan? Siapa yang kita nak? Dia kata isi padu rantau berlorek. Bila rantau berlorek di putarkan, saya bagi diputarkan pada paksi Y. Okey. Dan kamu akan nampak idea yang sama macam ni. Sama macam ni. Cuma beza dia apa? Isi padu. Sama macam ni. Sebiji macam ni. Kamu kena kira isi padu untuk yang ini, tolak isi padu segitiga.
Nampak? Kan? Kena ambil isi padu ni, tolak isi padu sama. Nak dapat yang ni, kamu kena ambil isi padu semua, tolak isi padu tengah ni. Dan biasanya yang tengah ni bentuk apa? Segitiga. Segitiga ni kalau kamu putar pada paksi Y atau paksi X, kamu akan tengok bentuk dia akan jadi seolah-olah apa? Kon. Nampak? Kon. Okey? Kalau kon, apa formula untuk isi padu kon? Isi padu kon. Isi padu kon adalah 1/3 pi J kuasa 2 T. Jadi kita perlu ada dia punya apa? Jejari. Ada jejari sini? 2. Nampak? Jejari dia. Ada tinggi dia? 4. Selesai dah untuk kon. Jadi saya buat kat sini, idea dulu. Idea isi padu saya akan buat yang pertama sama dengan lukisan juga. Nampak? Macam tu. Sebab kita nak putar pada paksi Y. Okey? Tolak dengan sama juga segitiga. Sama. Idea gambar sama. Maklumat yang sama. Cuma jangan pergi letak paksi X lah. Kita nak paksi Y. 0, sini 4. Okay, tapi segitiga kalau kamu tak nak pakai formula yang pengamiran, kamu pakai kon boleh, pakai kon kamu terus jadikan dia kon je. Jadikan dia kon. Letak dia punya apa? Jari kita 2, tinggi kita 4, sama. Lukis dia. Pemeriksa lagi suka tengok kamu lukis, sedang dia faham. Dia tengok kamu buat apa. Okey? Lepas tu kita terus masuklah. Apa formula kita? Pi untuk pengamiran. Pi pengamiran X kuasa 2. Ni. Nampak? Yang kita ada sekarang ni Y 4 tolak X kuasa 2. Tukar tempat, dia akan jadi X kuasa 2 sama dengan 4 tolak dengan Y. Okey? Terus masuklah. X kuasa 2. Ambil ni, letak kat sini. Ni pakai kalkulator. Sebab tu markah dia 4. Kau pakai kalkulator terus. Y. Sini, dia tutup ni. Okay, terus tolak dengan kon. 1/3 pi jari kita 2 kuasa 2, tinggi kita 4. Dah. Ambil kalkulator nombor 0 sampai 4. Ambil kalkulator terus. Jangan usik pi je. Jangan kira dia punya pi. Ambil dia punya isi padu je. Okey? Tapi biasa-biasalah dalam pengamiran biasanya soalannya kita akan tinggalkan satu step. Untuk apa? Nak tunjuk kita kamir je. Yang satu step. Sebab bila topik pengamiran, kamu tak buat pengamiran, tak sonoh kat cerita dia. Betul tak? Kena buat juga pengamiran. Okey, yang ini terus jawapan. Berapa pi dapat? Jawapan final. 2.67. 2/3. 2/3. 8/3. 8/3 pi. Boleh pakai. Atau kita boleh pakai 2.67 pi. Boleh pakai. Sebab apa? Jawapan skema mungkin dia bagi yang ini. Nampak? Tapi dia kata atau nilai yang setara. Setara tak nilai dua ni? Setara. Sebab tapi janganlah bundar kau ajar sangat 3. kau bundar tak boleh. Okey. Yang ini apa nak buat? Tunjukkan yang kamu boleh buat pengamiran tadi. Pengamiran pi, kotak. Yang ni akan jadi 4. 4 akan jadi 4Y. Ya, pengamiran. Kalau tak ada X, letak X. Kalau tak ada Y, letak Y. Yang Y saja jadi Y kuasa 2/2. Dah, tutup. Tolak dengan yang ni berapa? 16/3 pi. Dah. Jawapan ni dah ada. Final dah ada dah. Dah dalam kerja sikit je, tambah sikit nak bagi dapat markah. Sebab apa? 10 ni bukan sikit. 10. Kan? Kalau kamu dapat markah exam MAT kamu dalam 40, kan? Maksudnya kau buat 4 soalan je. Kau banyak soalan tu, kau buat 4 soalan je. Betul semua. Yang lain kenapa tak buat? Saya cukup-cukup je, saya tak nak banyak markah, saya nak lulus. Dia punya jawapan. Kan? Boleh? Adi, boleh ni? Okey? Tengok itu soalan. Jadi sebab tu saya akan gunakan, kita guna soalan trial sebab apa? Kadang-kadang bila kita belajar satu-satu ikut dalam buku teks betul-betul, tiba-tiba kamu rasa okey, bila masuk exam soalan pusing sikit je kamu jam lah. Kan? Kenapa soalan ni macam lain je, macam pelik je, kan? Tengok yang soalan sebelah.
Kamu tengok soalan sebelah, yang ini lagi geram tengok soalan ni. Ini lagi geram. Kenapa lagi geram? Kan? Kamu akan rasa geram sebab apa? Senang. Soalan saya punyalah susah. Tiba-tiba soalan negeri lain senang. Tak ci. Jangan risau. SPM nanti soalan sama semua. Okey, tengok soalan nombor 2 ni. Boleh baca. Okey. Kertas 2 biasalah dalam exam kalau boleh dapat soalan kamu lukis mula tau. Sebab apa? Masa kita lukis mula tu, kita label gambar tu, kat situ maklumat banyak dapat ni. Ni okey, P Q O paksi X paksi Y ada kawasan berlorek. Okey, tengok. Sebab tu kalau kosong macam ni memang jam. Maklumat rasa macam tak cukup kan. Letak maklumat dia semua banyak jadi. Satu graf lengkung dengan persamaan Y sama dengan 6X tolak 3X kuasa 2. Nampak? C tak ada. Betul? Kenapa C tak ada? Memang dia lalu kosong pun. Tapi kita boleh faktor dia, betul tak? Bila kita faktor yang ni apa kamu dapat? Saya faktor manual je kan. Faktor manual saya pakai 3X. 3X ni akan dapat 2 tolak dengan X. Jadi akan dapat X sama dengan kosong dan X sama dengan 2. So kamu pakai kalkulator boleh faktor je. Ni A, B, C tak ada. Okey? Letaklah dekat ni. Maksudnya sini kosong, sini 2. Okey? Boleh? Dapat yang ni, apa lagi? Siapa? Apa lagi tulis label kat sini? Q. Sebab apa? Tengah-tengah. Paksi simetri. Boleh congak paksi simetri. 0, 2, bagi 2, dapat 1. Jadi koordinat Q ni kita dah ada. Cuma kita tak ada Y dia saja. Betul tak? Boleh tak dapat Y untuk paksi Q? Soalan tak baca lagi. Soalan tanya apa? Jadi masukkan dalam persamaan ni, kita akan dapat koordinat dia. Betul? Apa koordinat dia? X sama dengan 1, Y sama dengan 6 kali 1 tolak 3, 1 kuasa 2 dapat 3. Nampak? Jadi koordinat Q kita adalah 1, 3, sini 3. Jadi persamaan gaya lurus ni adalah Y sama dengan 3. Tapi jangan biar macam ni lah. Okay? Tapi kalau kamu lukis mula gambar dia, kamu buat contoh-contoh macam ni, kamu hanya perlu tulis jawapan je dekat A ni. A ni, kamu hanya perlu tulis jawapan je. Persamaan gaya lurus PQ, kamu tulis Y sama dengan 3. Tulis semula. Cukup. Dan kerja dia cari kat mana? Dekat gambar. Dia cari kat gambar. Dia akan write kat gambar. 3 markah. Best kan? Okey. Boleh? Okey. Cuba tengok. Luas pula. Luas macam biasa macam tadi luas. Idea dulu. Luas kawasan berlorek. Apa idea? Kita kena ambil kotak tolak dengan lengkung. Betul? Kotak tolak dengan lengkung. Tengok B. Okay, bila kita buat B, luas kawasan berlorek. Luas saja, tak apa. Luas. Kita ambil apa? Kotak semua. Kotak besar. Kotak. Okey je kotak. Kotak tolak dengan lengkung ni dalam ni. Separuh. Nampak? Kotak perlu ke apa? Lebar dengan tinggi. Betul? 1, sini 3. Lengkung perlu ke apa? Bawah aja. Lengkung hanya perlukan koordinat kat bawah aja. 0 dengan 1 dah. Yang ini senang. 3 kali 1 kotak. Okey? Yang ini tolak pengamiran. Lengkung kita 6X tolak dengan 3X kuasa 2. Sini. Okey. Daripada 0 pergi ke 1. Macam biasa. Buat sama dengan bawah sekali. Tekan kalkulator, bawah sekali pergi dulu. Okey. Pergi bawah dulu. Jawapan kena betul dulu. Berapa hati. Jangan kerja kemudian kita fikir.
Kalau fikir tak dapat dalam kerja, kau tinggal dalam kerja tu. Berapa depan? Ha? 1. Banyak kita buat penat-penat 1 je. 3. 3. 1 je. 1. Betul? 3. Betul, lebih kurang lah. Logik lah 1. Sebab apa? Kalau kotak ni luas 3, separuh je 1,5. Betul tak? Jadi sikit lebih 1. Okey. Buat dalam kerja sini, 3 tolak pengambilan ni. Kotak, kita ambil 6x kuasa 2 per 2. Tolak 3x kuasa 3 per 3. Tutup 0, 1. Tekan kalkulator je lah. Tadi dapat? Dapat? Okey. Dia ni je ni. Sebab apa saya penting topik. Topik ni markah ni banyak. 10. Dia boleh pergi sampai 10. Dan ramai skip. Itu kau skip tak? Topik ni. Full mark. Tak dapat? Tak dapat buat? Susah? Buat macam mana? Tak ada. Alhamdulillah. Tak apa, risau. Sini ada nanti contoh square root. Square root tak usah mana pun. Sebab apa? Bila lagi susah persamaan dia, kan kereta. Kan dia kereta. Kan? Sebab topik ni tidak lebat kosong. Benda boleh pakai kalkulator. Kan? Benda tak payah gosok, kenapa nak gosok? Benda tak boleh pakai kalkulator, kenapa? Pakailah. Kan? Okey. C. Isi padu. Isi padu? Rantau berlorek diputarkan pada paksi X. Sama cerita dia. Pada paksi X mana? Ni, ke sini dia putar. Dia putar pada paksi X. Letak formula dulu. Isi padu sama dengan paksi X. dx. Sini kena letak Y kuasa 2. Pengambilan pi. Bila Y kuasa 2 tu jadi jam tu. Kan? Tak payah. Pakai kalkulator. Tengok markah dia berapa? 3. Ni lagi banyak markah tau. Ini 4. Luas. Okey, bila isi padu kawasan ni kita perlu buat apa? Kotak. Bila kotak kita putarkan jadi apa? Kotak. Kan? Okey, kotak bila kita putarkan dia akan jadi silinder. Betul tak? Tapi nak pakai formula silinder tak payah. Lagi senang pakai pengambilannya. Kalau pakai pengambilan maksudnya kita akan buat sama dengan isi padu dia pi. Pengambilan daripada mana? 0 pergi ke 1 paksi X. 0 pergi ke 1. Okey. Apa Y kita? 3 saja. Y kita adalah 3. Formula Y kuasa 2. 3 kuasa 2. Okey. Kemudian tolak dengan pengambilan pi lagi 0, 1 juga. Untuk lengkung pula. Lengkung. Siapa punya lengkung ni? Kan? 6x tolak 3x kuasa 2. Kuasa 2. Ada pula cikgu macam mana nak expand ni. Mampus lah. Tak payah. Kau tekan je kalkulator. Markah penuh apa? 10. Betul. Markah penuh dia semua? 10. Dia kata pengakhiran tak buat. Tolak 1. Tolak lah. Tolak. Beritahu kat itu. Kalau tulis, saya tulis nota. Kalau nak tolak, tolak. Kan? Kita dapat apa? 9 per 10. 90%. Biasanya dia tak ada dah kejam macam tu. Dia tak tolak. Berapa dapat pi? Berapa? Kalkulator sama jenis tanya. Tak apa-apa. Kalau boleh pakai kalkulator iPad kan senang. Kan? Zaman sekarang kalkulator mahal tau. Kalkulator kamu berapa ringgit? 80 tu tak? Patutnya kementerian hanya ni cadangan kepada kementerian yang tengok rakaman ni. Kementerian jangan marah, cadangan. Bagi je pelajar basuh handphone dalam exam untuk guna kalkulator. Kan? Pelajar Malaysia semua kita tahu. Kita dah didik mereka pada kecil. Daripada tadika sampai ke form 5. Kita kenal dia orang semua jujur. Dia orang tak akan menirunya. Baki benarkan dia orang bawa masuk exam.
Kan? Tapi bagi tahu dah, guna kalkulator je ke SOP? SOP kalkulator je. (21 per 5). 21 per 5 ke 0.5? Per. 21 per 5 pi. Okay? Boleh kau nak tunjuk? Boleh kalau nak tunjuk kan. Kalau kamu nak tunjuk jalan kerja pengamilan, nangis nanti. Okay. Kalau nak tunjuk juga. Ni ada jenis orang yang dia nak menunjuk. Sebab markah dia berapa? 3. 1, 2 tak cukup tu. Ada tolak ada tu. Ha? 9 per 10, 90% tau. Kalau setiap soalan kamu buat macam tu, buang tu, kamu tetap akan dapat 90 markah. Admit, 90 markah admit, boleh riak. Biasanya saya beritahu kamu, kalau kamu buat macam ni pun sebenarnya, dia dah dapat 3. Kenapa? Yang ini pengambilan jenis memang boleh pakai kalkulator, betul tak? Bila pengambilan boleh pakai kalkulator, kamu dibenar pula bawa kalkulator ni. Dalam buku teks ajar pula guna macam mana guna kalkulator. Kan? Kenapa tak boleh guna? Kecuali kita tengok kalau markah macam ni 6. 6? Tambah sikit lah. Kan? Banyak. Ini 3 markah je. Tak? Tapi kalau nak buat juga, boleh. Tapi nanti kamu akan cakap sendiri, tak padan lah cikgu. Nak expand ni, tu kerja pula nak expand datang ni. Dengan kursus 2, expand kursus 2 lagi. Panjang kerja dia, betul tak? Ni expand, lepas expand pengamiran dia pula. Lepas pengamiran, pergantian dia pula. Tengok markah 3. Mula kata MX susah. Ya, okey. Boleh pakai DYDX. Cuma untuk soalan ni dia tak sesuai lah. Dia tak sesuai kan. Tangent ni adalah DYDX tak sesuai. DYDX sama kosong. Bila DYDX sama kosong, guna dia untuk dapatkan X je pun. Nampak? Okey. Sebab kamu sebut, saya bagi tahu. Okay. Bila kita letak satu garis itu, ada tangent kat atas. Tangent ni nak cari koordinat ni, nak cari koordinat maksimum ni, kita boleh gunakan DYDX sama dengan kosong. Tapi benda ni akan dapatkan X. Dia tak akan dapatkan Y. Kita akan dapat X. Dapat X, X tu kena ganti semula. Dekat Y, benda yang sama. Satu lagi cara, kamu boleh gunakan formula untuk apa? Paksi simetri. Apa formula paksi simetri? Ingat formula paksi simetri? Bukan. X sama dengan negatif B per 2A. Masih ingat tu? Itu persamaan paksi simetri. Kalau dia bagi equation ni panjang, bukan macam ni lah panjang, duduk tengah-tengah, kan? Kita nak dapat titik paksi simetri dia, kita boleh guna tu. Dua cara. Dua-dua ni kamu guna, kamu akan dapat jawapan yang sama. Satu lagi cara, kalau kita dapat kiri dan kanan, yang tu baru yang siapa cakap, campur bahagi 2. Nampak? Tapi kalau kita tak faktor, kita nak dapat terus, tak payah pun. Kita boleh pakai formula ni boleh, tetap kamu akan dapat apa? X sama dengan 1. Dapat benda yang sama. Okay? Tapi dia hanya bagi dapat apa? Bagi dapat X. Y tetap kena substitute. Tak boleh, kena masuk kat Y lah. Okey. Macam Y. Apa? Soalan dia? Jangan. Tak faham. Ini yang saya buat apa yang X dengan 1, Y dengan 6. 3, okey. Lepas tu buat ni kan tangent je. Tangent. Jadi dia boleh jadi persamaan tangent lah. Persamaan tangent ni lah. Ini persamaan tangent dia. Kalau dia minta persamaan tangent. Okey. Soalan sebelah. Persamaan garis lurus PQ adalah tangent. Kita tak perlu buat tu.
Tak boleh buat tu. Bila dia kata adalah tangent pada titik. Dan kita tahu Q tu, kat situ, Q tu adalah titik apa? Maksimum. Lepas tu perkataan yang penting dia adalah bukan tu. Yang penting dia ada atas. Selari dengan paksi X. Perkataan tu penting. Bila dia kata selari dengan paksi X, automatik kecurunan tangent dia kosong. Tak payah dibalik Ngarut lah. Terus. Okey. Tengok sebelah. Wah, yang ni ganas sikit lah. Baru jumpa soalan ganas lah. Tadi macam senyum-senyum lah. Okey. Boleh tahan soalan ni? Sebab apa? Soalan ni yang Sapan takut ni. Sebab dia kata ada kuasa 3. Tapi ni lagi kurang ajar. Persamaan pun tak bagi Sapan. Kan? Tu kau boleh buat. Tak buat? Gagak lah. Okey. Semua maklumat-maklumat dia simple je. Kamu hanya perlu letakkan beberapa maklumat formula. Beberapa formula yang penting je. Pengamiran ni dia tak banyak formula. Formula sikit je. Semua yang perlu tahu je. Okey. Tengok. Nombor 10 ni Gambar dia kita buat ni dulu. Tarik. Ni gambar kubik ni. Curve. Cantik juga. Saya dulu cita-cita pernah agak nak jadi pelukis. A, B, C. Okey, tengok first sekali. Maklumat. Macam biasa, maklumat tu. Graf menunjukkan fx. Graf ni fx. Dia tak bagi pun persamaan. Fx. Dan menyentuh paksi X di titik A. Dan memotong paksi Y di titik B. Bila menyentuh, perkataan menyentuh menunjukkan apa? Touch. Tangent. Touch adalah tangent. Kalau paksi X ni, tangent maksudnya apa? Dy dx kan kosong. Kecurunan dia kosong. Atas kosong, bawah kosong. Nampak? Jadi kat sini, berlaku titik kita panggil dia minimum. Ini kita boleh pakai sebagai maksimum. Tapi kita tak sesuai guna minimum maksimum. Sebab apa? Minimum ada lagi bawah turun. Maksimum. Sebab tu kita tukar benda ni. Lebih sesuai kita guna. Dua-dua ni kita panggil untuk kubik. Kita panggil dia turning point. Turning point apa? Titik turning. Pusingan. Nampak? Nama dia. Kalau kuadratik, macam tu. Dengan macam ni, betul tak? Bila kuadratik, namanya titik dia minimum, titik maksimum. Sebab memang mamat ni paling minimum. Mamat ni pula paling maksimum. Kalau kuadratik. Kalau kubik, sebab graf dia datang pada jauh ni. Datang kono. Nampak? Kan? Jadi ini bukan minimum maksimum. Ini namanya tempat dia apa? Dia berpusing. Namanya titik pusingan. Nampak? Titik pusingan. Okay, dan kedua-dua titik ni semua juga dikenali sebagai titik pegun. Sebab apa? Darah ni dia bergerak. Kalau kau tengok gambar yang dalam komputer pun, TV kan ada juga. Sampai kat tu dia sik. Dia akan berhenti seketika. Sebab apa? Energi. Kau belajar fizik kan? Dia turun dengan tenaga keupayaan yang tinggi, betul tak? Sampai kat bawah. Sudah. Ni kau yang fizik kan? Tak ada agak lah. Tu budak ni account. Dia kira, okey, boleh account lah. Okey, masa atas duit dia banyak tau. Dia turun habis duit dia. Dia akan cari duit balik. Usaha, naik balik. Tempat bawah sekali tu kita panggil titik, dia berhenti ambil nafas kejap. Habislah dia tu. Titik pegun. Dia berhenti seketika. Kita baling benda pun ke atas. Tak nampak. Patutnya dia kalau ambil kamera slow, dia akan naik. Sebelum dia turun balik, dia akan kita panggil dia berhenti seketika. Bahasa Melayu kita panggil dia pegun. Sebab tu ada perkataan yang kita guna terpegun. Terpegun maksudnya apa? Terberhenti seketika. Biasa je lah, kacun mana pun. Macam tu lah. Mula dia tengok kan, macam tu lah. Okey. Benda ni semua
melibatkan satu benda yang gini sebagai dy dx sama dengan kosong. Semua benda ni. Pusingan, pegun, minimum, maksimum semua sama. Nampak? Bila kamu buat benda ni, kamu akan dapat nilai x dia untuk mengetahui di mana x tu kena kat mana. Ini kita panggil dia nak cari koordinat x untuk titik pegun, titik minimum, maksimum, pusingan semua. Okey? Kemudian apa lagi? Menatang ni juga, dy dx ni juga dikenali sebagai fungsi kecerunan. Kadang-kadang dia bagi untuk ayat dia kata merupakan sebuah fungsi kecerunan. Fungsi kecerunan tu dy dx lah. Dy dx lah fungsi kecerunan. Lepas tu kalau kamu tengok topik dia, kamu tengok soalan. Soalan ni pasal pengamiran. Ingat, pengamiran dia lahir selepas abang dia lahir. Kan? Abang dia bab 2, dia bab 3. Kan? Dia lahir apa dulu? Perbezaan dulu. Baru dia wujud. Ni semua cerita dia. Okey? Jadi kita kaitkan dengan soalan ni. Bila kita kaitkan dengan soalan ni, bagi tahu kat sini, dia kata garis lurus basis lari dengan pasir adalah tangent kepada lengkung di titik B. Diberi f prime x tu. Hati-hati tengok. Itu bukan fx. Okey. Lepas tu kamu kena cam. Kamu kena cam. Kalau ada pelajar, cikgu ni fx ke? Ni graf ni punya. Tak, tengok. Graf ni graf kubik. Graf kubik sepatutnya kuasa 3, betul tak? Yang dia bagi kuasa 2 maksudnya apa? Dia punya dy dx. F prime x maksudnya apa? Dy dx. Juga kita panggil dia sebagai apa? Fungsi kecerunan. Itu fungsi kecerunan. Okey? Kemudian apa kaitannya? Ni formula penting. Formula penting. Tadi saya dah padam, saya tulis balik. Formula petang. Petang ke penting sama lah. Okey, yang pertama tadi apa? Minimum, maksimum, tangent, semua adalah apa? Dy dx sama dengan kosong, dapatkan nilai x masuk semula ke dalam y. Ini untuk dapatkan minimum, maksimum, pusingan semua. Okey? Kemudian satu lagi apa? Satu lagi adalah y sama dengan pengamiran dy dx. Yang ini adalah kita panggil dia equation of the curve. Equation of the curve persamaan lengkung. Ataupun fx lah. Kalau fx maksudnya fx sama dengan pengamiran f prime x. Benda yang sama je. Nampak? Kalau dia tanya, dia nak cari persamaan lengkung, kita kena ada benda ni. Dan nak cari persamaan ni, kena ada satu koordinat. Sekurang-kurang kena ada satu koordinat. Okey, tengok maklumat lagi. Cari koordinat A. Sudah. Apa macam mana nak buat koordinat A? Bukan faktor, dia bagi faktor. Lalu cerita sini faktor dah jadi. Dy dx dengan kosong. Yelah. Okey. Betul lah. Susah orang buat belajar pasal duit ni kan. 1 sen boleh kira. Okey. X dengan kosong. Kemudian masuk, kita akan dapatkan situ apa? 2x kuasa 2 tolak dengan 8. X dengan kosong, jadi x dapat sama dengan 4 dan x sama dengan kosong. Jadi siapa yang sesuai kat sini? 4. Jadi koordinat A tu jawapan. A jangan tinggal macam ni. Koordinat A adalah 4, kosong. Okey. Tapi key dia kamu kena tulis kat atas ni. Key dia dy dx sama dengan kosong. Maka 2 je. Kali ni kedekut. Negeri mana pun tak tahu soalan ni. Selangor ni. Kelantan. Okey. Nombor 2. 1. Nombor 2. Dia minta apa? fx. Ni formula dia. fx kita kena guna fx sama dengan pengamiran f prime x. Kita buat lah. Pengamiran 2x kuasa 2. Ini kena buat manual lah sebab dia tak ada nombor. Maksudnya apa? Pengamiran tak tentu. Tak tentuang dah keluar. Ini tak tentu. Kan? Okey. Apa dapat pengamiran ni? 2x kuasa 3 per 3 tolak 8 x kuasa 2 per
2 campur dengan C. Sini kita tak Y balik lah bagi senang faham. Macam mana nak cari C? Nak cari C tu kena ada satu koordinat. Koordinat apa kita ada? A. Semua dah ada benda. Jadi A kita ada. Koordinat kita 40. Kita masukkan koordinat A untuk dapatkan C kita. Tapi sebelum tu simplify lah. Mana boleh simplify. Ni 8 bahagi 2, 4 kan? Boleh dulu lah. Y sama dengan 2/3 X kuasa 3 tolak 4 X kuasa 2 campur C. Masuk koordinat dia. Y kosong. X kita 4. 2/3 4 kuasa 3 tolak 4. 4 kuasa 2 tambah C. C dapat 64 kali 2. 128. 128, 64. 64, 128, 64 balik. Betul? 64/3 betul? Betul? Betul eh? Main kuntam ni. Okey, dah lama tak buat ni. Syok tak buat hati tu. Dah. Jadi jangan tinggal macam ni. Dia nak persamaan. Dia dapat oleh sebab itu Y sama dengan 2/3 X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 campur 64/3. Adik boleh ni? Boleh ikut? Tekan tengok. Tapi yang ni senang dia, paling senang pakai equation tu. Pakai apa? Yang equation tu. Boleh dia pakai. Oh, dia bagi pula betul-betul. Dia tak bagi pecahan. Kan? Okey, koordinat B? Macam mana? C. Koordinat B adalah C. Kan? Jangan bagi buat lagi sekali. Bonus ni. Lepas tu markah 1 lah. Koordinat B itu adalah C. Jadi koordinat B adalah 0.64/3. Kalau exam macam ni sonok. Kan? Dia adalah C. C kita ni C. Ni C. Kan? Samaan tu. Pintasan Y. Okey. Adik kau tak muat ambil kertas lah. Kertas dah. Tak dah ambil lah. Ambil kertas tu. Tak. Tulis. Itu kecil sangat ruang-ruang. Okey. Seterusnya. Hitung luas kawasan floret. Nampak? Senang ke susah kawasan floret? Atas tolak bawah. Atas kat mana? Lepas tu? Daripada mana ke mana? C dah ada belum? Sebab tu dia paling banyak markah 4. Antara ramai-ramai yang kita buat tadi 2, 3, 1. Dia paling banyak, dia 4. Jadi kena buat apa dulu? Kena cari dulu koordinat C ni. Nampak? Macam mana nak cari koordinat C? Persamaan serentak. Betul. Iaitu melibatkan apa? Kita panggil dia titik persilangan. Sudah. Tadi pusingan, titik pegun, titik apa? Minimum, maksimum. Sekarang titik persilangan. Intersection. Okey? Action point ni kita kena buat persamaan serentak. Serentak kita buat Y kita, mana Y kita, mana Y ni? Apa? 2/3 X kuasa 3 campur tolak 4 X kuasa 2 campur dengan 64/3 sama dengan 64/3. Kenapa sama dengan 64/3? Sebab garisan ni betul. Garisan ni adalah Y sama dengan 64/3. Garisan tu atas. Jadi kita buat soalan serentak macam tak payah tulis lah benda ni. Potong je yang tinggal 2/3 X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 sama dengan 0. Nak pakai kalkulator boleh tak Pak tu? Nak pakai manual pun boleh. Kalau pakai manual macam mana? X kuasa 2. X kuasa 2. Kemudian yang tinggal 2/3 X tolak 4. Betul? Kan? Lepas tu
Jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 12 bagi 2, 6. Kan? Dapat 6 logik tak? Logik sebab ni 4. Kan? Okey, dapat sini 6. Ni macam mana? Sekarang dah boleh buat dah atas tolak, bawah pengamiran dia. Okey? Jadi kita mana kat nampak pengamiran dia? Pengamiran dia luas terhadap apa? Kita guna terhadap paksi X. Jadi luas sama dengan dx sini y kita pakai. Jadi nombor luas sama dengan pengamiran okey 06 garis atas. Garis maksudnya kita letak tu 64/3. Itu tolak dengan pengamiran 06 lengkung. Lengkung kita yang panjang ni lah. 2/3 X kuasa 3 tolak 4X kuasa 2 campur 64/3. Okey? Kamu dah buat. 4 markah tak payah tunjuklah dalam kerja. Terus tekan kalkulator je. Pengamiran ni. Di sini tak payah buat ni. Ni nampak ni. Tolak dengan ni habis. Yang tinggal ni je. Kosong. Ni dia boleh masuk sekali ni kan. Dia boleh. Sebab nombor ni sama. Kita boleh ringkaskan jadi. Negatif. Betul? Negatif. 06. Negatif 2/3 X kuasa 3 campur 4X kuasa 2. Jawapan sama. Depan ni saya tak ada. Berapa depan? Besar. Nama besar. Saya tengok kat sini lebih kurang ni susah sikit lah. Tadi senang. Mana boleh senang selalu. Susah senang selalu. Kena susah juga sikit. Syah ada? Okey, Syah. Oh, tak pasal ada. Dia ikut Jadi kalau ada soalan tanya aja Syah. $72. Okey. Sama dengan 72 pi ke? Baik. Kalau dulu ya je. Kalau pi maksudnya apa? Isi padu. Okey? Dapat. Boleh ni? Dapat. Soalan next question seterusnya. Saya punya ni saya tak tahu lah habis. Boleh Senang tak? Pengamiran senang Tak, masa kamu jawab exam, kamu anggap je saya ada kat depan tu. Kamu macam kamu tanya saya. Cikgu macam mana buat ni? Kamu pun jawab sendiri. Tak, kamu janganlah kuat sangat. Lebih kurang lah. Dengar-dengar. Lepas tu saya bagi tahu selalu, kalau kamu kadang-kadang kamu tengah jawab, tiba-tiba kamu lupa tau formula, tak ada idea kan. Kamu angkat tangan ni, panggil je orang yang jaga. Okey. Ada apa? Cikgu, macam mana jawab soalan? Nampak? Kan? Itu dia akan apa dia akan buat? Dia kata, dia akan tengok. Saya tak boleh bagi tahu. Apa dia tengok je. Dia belah. Kan? Apa dia punya kelebihan kita? Kita nak lepaskan satu benda tu. Benda tu kita nak tanya tu.
Kita nak buat, tak tahu nak tanya. Tapi kadang-kadang, bila kita tanya kadang, masa kita tanya orang tu jawapan datang. Masa kita tanya, macam kita tanya tempat, nak pergi mana, kan? Tak tahu, kita mula kita confused, nak pergi mana. Kita pun pergi jumpa pakcik tu. Baru nak tanya pakcik tu je. Pakcik nak pergi, kita ingat. Dia kata, benda tu, ini kita tak tahu, ini benda gaib. Tapi saya selalu berlaku benda tu. Kan? Tapi paling yang tak best sekali adalah, bila dah habis exam, baru tanya kawan. Masa nak tanya kawan, kita ingat semua. Tapi kamu kena gunakan benda tu, time exam. Nak tanya siapa? Tanyalah siapa. Tanya bayang-bayang ke, tanya dinding ke, tanya je. Okey? Kita tengok nombor 10. Nombor 10, bagi tadi nombor 10 ya. Soalan ni nombor 10, 11. 10, 11. 10, 11 kita dua. Dia pusing-pusing situ je. Tengok gambar rajah dia. Ui, gambar rajah ni. Kan? Sekejap. Gambar ni, kalau kamu lihat gambar ni saja dia bagi confuse. Nampak? Tapi kalau kamu tengok betul-betul dia punya lengkung ni, dia kuadratik ni. Kan? Kalau kita buat macam mana dia bagi, kita ikut dulu. Y, sini X. Dia ada curve ni, ke bawah lagi. Itu dia kurang. Ni terus gitu. Okey. Sini A, garis lurus dia negatif X tambah 2. Curve dia dah faktor macam mana? Yang mana? Koordinat A. Koordinat A tak apa. Ini expand dulu. X kuasa 2 tolak dengan 4X campur dengan 4. Bagi cantik. Okey. Kemudian A. Titik A adalah titik apa? Persilangan. Titik persilangan kita buat macam tadi dah. Kalau kita dah buat banyak latihan, benda tu datang. Tengok soalan tahu buat apa? Persamaan serentak. Jadi kita akan ambil X kuasa 2 tolak 4X campur 4 sama dengan negatif X campur 2. Jadi X kuasa 2 tolak 3X campur 2 lah. Senangnya 2 dengan 3 nombor. 2 dengan 3 maksudnya 1, 2 lah. Jadi kamu akan dapat X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Macam mana tu ke? Senang je. Kamu tengok nombor ni. Tambah ke tolak? Tambah. Jadi kamu kena buat faktor dia, tambah dapat 3. Apa nombor 1 dengan 2 tambah dapat 3? 1 tambah 2. Itu jawapannya. Koordinat A. Koordinat A. Koordinat A nak dapat mana? 1 lah. Tengok ni. Apa maksud ni? Dia pintasan X dia adalah 2. Betul? Kat mana pintasan X dia? Tak tahu bawa pergi mana sampai sini, keluar sini kot. Nampak? Ni pintasan ni. Apa maksud ni X tolak? Sebab dia bagi X tolak 2, X tolak 2, itu adalah dia punya punca. Sepatutnya graf ni macam ni. Dia punya graf dia. Graf saya rasa lah. Sebab saya beritahu awal ni, nampak benda ni, graf dia sepatutnya macam ni. Graf dia lalu naik balik. Sebab apa? Dua punca yang sama, nampak? Dua punca yang sama. Nampak? Jadi maksudnya dia kena kat sini dekat apa? Dekat 2. Okey? Dan kamu tengok ni juga Mamat ni. Cuba tengok betul Mamat ni. Tengok Mamat ni betul-betul. Berapa dia punya pintasan X? Pintasan X ni berapa? Pintasan X. Pintasan X maksudnya Y kosong, betul tak? 2 juga, betul tak? Jadi dia seolah-olah dia kena kat sini juga. Tapi kalau dia bagi macam ni senang, dia padam. Dia tinggal ni je. Yang gambar tu tinggal ni je. Tengok. Dia kena cam kat situ. Dia padam kalau dia senang. Dia tak tahu. Jadi kamu pun tak tahu. Satu ke 2? Betul? Jadi yang mana satukah kita punya jawapan? A adalah 1, 0. Ini gambar asal dia.
Kita faham daripada equation tu. 1-0. Salah. 1-0 pula. Kau yang pasal lah. Gantikan. Y sama dengan negatif 1 campur 2. Siapa yang ada masalah ni? 1-1. A 1-1. Okey, 1-0 tak ada. Okey, koordinat luas rantau berlorek. Okey, luas rantau berlorek kita akan ambil terhadap paksi X. Maksudnya turun situ turun sini satu. Jadi macam biasalah kita ambil idea kita, tapi sekarang ni kita boleh jangan guna trapezium lah, sakit hati guna trapezium ni. Kan tak payah pakai trapezium, pakai equation je terus. Jadi luas sama dengan pengamiran siapa kat atas, curve kan. 0,1 curve ke atas, maksudnya curve kita masukkan curve punya X kuasa 2 tolak 4X campur 4 tolak dengan pengamiran 0,1 straight line. Negatif X campur 2. Okay. Kalau kamu nak tunjukkan macam mana nak pakai, nak guna apa? Macam mana nak apa? Kami bagus juga sebab markah dia 4. Okay. Kita tunjuk macam mana kami. Tapi yang ni boleh gabung ni. Sebab nombor dia sama, nampak? Bila nombor sama kita boleh gabung, boleh ringkaskan. Dia akan jadi 0,1 X kuasa 2 tolak 3X campur 2. Jadi kita buat jalan kerja sikit sebab markah dia 4. X kuasa 3. Tapi kalau dalam exam kamu tak ada masa, kamu tak payah buat benda ni. Kan? Dapat jawapan tu. 3X kuasa 2 per 2 campur 2X 0,1. Jawapan akhir berapa? 5/6. 5/6. Macam mana kita nak tahu dia pelik tak pelik? Logik tak logik? Okey, sini apa? 4. Okey. Berapa luas kotak? Luas kotak dia apa? 4. Luas kotak besar ni. 4. Betul? Kan? Yang ni kalau kau tengok, dia sikit je. Dia potong yang ni. Kan? Jadi itu kita agak-agak je. Contoh sini 1, sini 1 je luas je. Jadi sini ada lagi 3. Kan? 3 ni separuh. Lebih kurang lah 3. Ni nak agak jawapan dia. Dia tengok jawapan tak puas hati. Kan? 5/6. Tekan je kalkulator. Tekan je kalkulator. Dah kamu minta tolong kalkulator. Kalkulator tolong kira kejap. Kamu pun tekan. Lepas tu bila kalkulator bagi jawapan, kau tak nak percaya. Lagi sekali kau tekan, tak keluar jawapan tau. Dia merajuk. Okey. Boleh Adi? Okey. Kita tengok soalan isi padu. Kejap, ada maklumat tak? Maklumat kita dah dapat semua, dah tanda betul tak? Dah kan? Isi padu janaan. Okey. Isi padu janaan ni dia bagi kawasan baru. Kita kena tengok betul-betul. Dia bagi pempanjang macam ni, kawasan baru kan? Dalam sebutan pai, rantau yang dibatasi oleh lengkung itu, ini lengkung itu. Lengkung itu, kemudian paksi X, paksi Y, kemudian X dan itu. Kawasan semua kawasan ni. Ini yang semua yang terlibat. Kawasan yang terlibat. Kita tengok dia punya kawasan dia dulu. Ini senanglah kan, betul tak? Tak ada tambah, tak ada tolak. Tadi kita buat ada tambah, ada tolak. Ini tak ada. Direct. Ini kita tengok terus. Paksi X, paksi Y ni, dia punya boundary, dia punya sepadan dia. Sepadan. Sebab dia tak guna, dia tak bagi tahu kamu isi padu untuk rantau berlorek tak. Kan? Jangan ambil rantau berlorek tu tak. Kita kena lorek sendiri. Okey. Jadi kita akan ambil terhadap paksi
360 X kan? X axis. X axis maksudnya formula kita isi padu sama dengan dx. Sini y kuasa 2 pengamiran pi. Okey, yang terlibat siapa? Lengkung sahaja yang terlibat. Orang lain tak terlibat. Lengkung sahaja. Okey. Jadi terus kita masukkan pi pengamiran y kuasa 2. Lengkung kita ni yang ni kuasa 2. Jadi x kuasa 2 tambah tolak. Padahal bagi senang. Tolak 2 kuasa 2 lah. Senang. Nyampah pula aku nak expand. Kuasa 2 ni. Ha? X kuasa 2? Betul kuasa 2 pun jadi senang. X tolak 2 kuasa 2 kuasa 2. Tak payah. Lagi tak expand lagi senang buat. Expand lagi susah. Tengok cerita dia. Bila kau buat macam ni, daripada mana? 0, 1. Contoh nak buat jalan kecil lah sikit. Malas betul. 0, 1. X tolak 1 kuasa 4. Kan? Macam mana nak kamelkan benda ni? Ingat tak? X tolak 1 kuasa 5 per 5. Kan? Jawapan? Jangan pakai ni. Pakai ni je. Calculator. Ganti pun boleh. Tak susah pun. 1/5. Ha? 1/5. Tiga 1/5. Kalau yang ni? Satu per 5. Kalau pakai yang ni? 1/5. Mana? Soalan tu juga. Soalan sama je pun. Kereta dah tipu? Ya kau ni. Ya kereta dah tipu. Soalan dia. Okay. Kalau kau buat macam ni, patutnya mana boleh? Jawapan dia patutnya sama. X kuasa 2 tolak 4x. Campur 4. Kuasa 2. Kosong? Allahu Akbar. Kau memang ni semua punya pasal ni sapuan lah ni. Sapuan lah ni. Ni semua sapuan je pasal. Ni semua sapuan. Kacau. Orang tengah buat sibuk kacau. 31/5. Okey. Ni kalau kita pakai manual, dia lagi mudah pakai macam ni berbanding pakai macam ni. Ini jenuh nak pakai ni. Kita dah cari A tadi. Dia bagi komplit tu. Dia punya kawasan tu. Dia kata lengkung paksi Y, paksi X. Lepas tu X tu. Dapat kawasan tu. Dia bagi komplit. Dia tak boleh bagi sekat tak boleh. Dia kena bagi keliling dia semua. Maksudnya yang dia bagi boundary tu pagar-pagar dia. Pagar mana pagar yang terlibat. Yang tu pagar tu kita akan lorek tu. Tapi biasanya dia akan buat 3 markah. Kamu boleh dapat macam lah. Kalau 3 markah dia direct. Kalau 4 dia mesti ditolak. Ada tolak sikit. Kan? Kadang-kadang ada tambah. Memang nombor 10 tadi. Nombor dia 10 je.
Oh, susah. Ini soalan korang eh? Lebih kurang macam ni lah. Kan? Tak apa, saya ada soalan korang nanti kita tunjuk. Tengok. Macam mana Sapuan buat exam? Okey. Soalan seterusnya. Adi boleh di? Okey. Apa-apa kau tanya tu tadi? Syah? Syah ni ada ke? Boleh ke? Boleh. Oh, boleh. Okey. Tarik terus. Ini curve saya. Kalau curve C ni yang tak pandai okey ni. Oh, okey. Titik sini A61 ada curve kat sini. Okey, tengok. Apa maklumat pertama dia bagi? Lengkung tu dia bagi X sama dengan Y kuasa 2 tambah 5. Apa maklumat kat sini kita boleh isi? Pintasan apa? Pintasan X, jangan pintasan Y pula sebab kepala dia X tau. Kalau kepala dia X, yang 5 ni adalah pintasan X. Kalau kepala dia Y, 5 tu adalah pintasan Y. Jadi pintasan X sini 5. Logik tak sini 5? Kenapa logik? Atas 6. Yang pertama kita tengok logik dia. Okey, kalau dapat sini, boleh tak dapat sini? Mana boleh? Cuma boleh je. Apa benda pun tak bagi. Tak ada kaitan lengkung ni dengan garis ni. Kaitan. Tak boleh. Kalau tidak senang lah tu. Okey, kemudian dia bagi tahu apa itu? Tangent. Tangent. Okey. Bila tangent, yang kena ingat satu kawan dia. Dia soalan dia minta kat sini adalah persamaan normal. Okey, kita tengok. Kena ingat. Kalau ini tangent 90 darjah dengan tangent tu, ini kita panggil normal. Ini adalah kita panggil garisan normal. Apa kaitan dia normal dengan tangent? 90 darjah. Kita panggil dia berserenjang. Apa formula berserenjang? Keturunan. Okey, kita kaitkan dengan tangent normal. Kita tukar persamaan tu jadi MT MN sama dengan negatif 1. Maksudnya keturunan tangent darab keturunan normal sama dengan negatif 1. Jadi kalau kita nak cari keturunan normal sama dengan negatif 1 keturunan tangent. Dan bila nak cari keturunan tangent pula adalah sama dengan dy dx pada ketika x tertentu. Kalau kita kalkulator kamu, kalau kamu buat daripada x, dia keluar x ni ada kotak. Sebab itu maksud dia. Jadi maksudnya yang kita guna kalkulator tu untuk mencari apa? Keturunan tangent. Nampak? Guna kalkulator. Okey? Jadi kat sini persamaan normal. Bila persamaan normal tu apa? Garis lurus. Betul. Normal tu adalah garis lurus. Jadi persamaan normal sama juga dengan persamaan garis lurus. Apa formula persamaan garis lurus? Y sama dengan mx tambah c. Cuma kena tambah sikitlah. M dia adalah M normal. Pak, kena pergi cari dulu siapa? Dia kena pergi request. Dia kata, aku nak keturunan normal. Pergi kat keturunan normal. Kalau kau nak keturunan normal, bagi aku keturunan tangent. Sampai kat tangent, dx berapa? Dia tanya macam-macam. Nampak? Jadi kita kena request pada bawah. Kan? Jadi bila kita nak buat dy dx, sini yang kamu tengok markah 4 tu. Sebab apa? Dia request. Kan? Masalah dia utama bukan pasal tu. Masalah utama dia adalah memang kita tahu dy dx. Problem dia y tak ada. Tak boleh buat macam tu. Oh, dia dy kan. Dia dy. Sebab
Boleh. Boleh pakai sama nanti tunjuk. Tapi saya tunjuk yang asal dulu lah. Kan? Kita tunjuk kita buat divide dx. Boleh, benda yang sama, tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Okey, contoh saya buat divide dx. Jadi kena dapat y. Y adalah sama dengan kali tu x tolak 5 punca kuasa 2. Betul? Okey, jadi kita hanya perlu buat apa? M tangent kita sama dengan dy dx, betul? Okey, dy dx. Kalau nak buat dy dx datang ni, kan susah cerita dia. Nampak? Jadi kita buat b dx. Kita letak x tolak 5. Nampak? Koma pada ketika x sama dengan 6. Guna kalkulator. Nampak? Guna kalkulator. Tekan kalkulator. Rendah uri. Rendah uri 1/2. Cuba try. Kan? Boleh? Tak, bukan kita kena cikgu nak buat macam mana nak buat ni, nak bezakan mana ni. Sudah. Kan? Jam nanti. Kau bezakan tu. Yang tak tahu? Kalau pakai kalkulator lah. Bezakan dia senang je. Tak apa benda lah dia ni. Nampak? Dia dengan cerita. Divide x 1/2. X tolak 5. Negatif 1/2. Gantikan 6. Bila diganti dengan 6, mampus semua ni. Sebab 6 tolak 5 1. 1 kuasa apa pun 1 je. Buat sampai habis. Okey. Gila. Sampai habis tu menangis tu markah 4. Bila buat jadi siapa buat saya tahu dia buat jadi. Dia buat 1/2 punca kuasa x tolak 5, lepas tu kau ganti pula 1/2. Apa? Beza dalam 1 je. Bila pula kita 5? Patut tak dapat jawab ni. Ini 1 betul. Jadi yang tinggal 1/2. Kawan kamu tekan kalkulator dapat markah sama. Lepas tu komplain susah. Itu je. Boleh? Padam ni? Okey, dx dy. Okey, aduh, ngada betul dx dy. Okey, x sama dengan y kuasa 2 campur 5. Okey, dx dy sama dengan 2y. Kemudian kita masukkan y kita 1. Sama kat jawapan ni. Dx dy sama dengan 2. Jadi dy dx sama dengan 1/2. Sama. Sama cerita dia bila ni terbalik sebab formula dia m tangent dia dy dx. Kau jangan pakai tukar pandai dx dy. Formula dia memang dy dx. Tapi kalau kamu boleh buat dx dy, buat dy dy. Y dia 1. Kalau ada y gantikan y, kalau x gantikan x. Tapi sekarang ni tak ada masalah. Zaman dulu memang kita galakkan pelajar guna ni. Nampak? Tapi sekarang kamu ada kalkulator, kau pakai ni je. Nampak? Bila dapat macam ni, kamu dapat keturunan dia, kita request ni yang paling kurang. Request MT ni. Divide dx dah dapat. Jadi kita akan dapat itu MT sama dengan 1/2. Jadi M normal sama dengan negatif 2. Nampak? Dia terbalik kan? Terbalik maksudnya 1/2 terbalik jadi 2/1 negatif. Okey. Dimasukkan y sama dengan negatif 2x tambah c. Okey, koordinat mana kita nak pakai? Yang tu je ada. Betul? Yang tu je ada. 61 tu je ada, masukkan. 1 sama dengan negatif 2. 6 tambah
C. Kita akan dapat C sama dengan 13. Boleh? Dah siap belum? Belum. Dia minta persamaan normal. Kita tak boleh lagi. Jadi jawapan kita sama normal adalah Y sama dengan negatif 2X campur 13. Tapi soalan ni memang kurang ajar. Memang. Lepas tu kalau panjang nak kerja makan dia bagi apa? 4. Lepas tu kita tak pakai semua, pakai kalkulator je. Sing. Kalkulator magic. Nak bagi 4. Kalau dia markah penuh dia 40, satu-satu kita buat dalam kerja. Kan? Saya lukis lagi. Okey? Luas rantau berlorek. Saya tulis dulu sekejap. Persamaan apa? Ni kan? Normal. Y sama dengan negatif 2X campur 13. Mana madam ni? Siapa nak? Padahal ini baru satu ni. Baru 4 markah. Habis buat. Okey. Seterusnya, luas rantau berlorek. Okey, nak ambil terhadap paksi Y ke paksi X? Paksi X. Zaman sekarang tak kisah. X ke Y tak ada masalah. Sama je. Tapi kalau zaman, kalau kamu tengok sebenarnya, kita kalau boleh kita nak elak tu. Nak elak apa? Punca kuasa dia. Kan? Kalau nak elak punca kuasa, kamu ambil terhadap paksi Y. Jadi persamaan kita akan ambil itu terus. Okay? Sebab bila kita ambil terhadap paksi Y, luas kita adalah sama dengan dy, betul? Kalau dy kan X. Nampak? Bila X dah ada. Nampak? X dah ada, jangan tolak 5. X tu dah ada. Persamaan kita dah ada X. Kalau kita buat paksi X, kita kena Y. Y akan jadi square root lah. Bila square root tu jadi, tak square root lagi. Nangis lagi. Nampak? Pengambilan pula. Kereta. Tapi kita kena tunjuklah. Kita tak adalah teruk sangat. Kita tahu cara dia. Okay? Jadi kat sini sama tak macam soalan sebelum ni? Sama. Gambar pusing je. Okay? Jadi kita kena dapatkan persamaan ni pula. Nampak? Ini persamaan apa? Tangent. Apa soalan tangent kita tadi? Y sama dengan negatif 1/2 X tambah C. Ini tangent. X tangent. Nombor negatif tadi. Negatif masuk koordinat. C negatif 2 kan? 6 cm dekat X. Okey. Ajar tak puan ni. Oh, tengah kira ni. Oh, ya. Jadi persamaan dia Y sama dengan 1/2X tolak 2. Okey. Dia dah buat belagak. Jadi soalan kita akan jadi pengambilan daripada mana? Kalau paksi sampai sini, kosong dengan 1. Kosong dengan 1, mula lengkung Y kuasa 2 campur 5. Kemudian tolak dengan pengambilan. Saya akan ambil 2Y. 2Y campur 4. Kenapa 2Y campur 4? Dia nak X bukan Y. Kalau kita pakai paksi Y. Kan? Kalau pakai paksi X, kita ambil X. Sama je cerita, nanti kita nak jauh 2. Jadi ambil kalkulator, tekan. Tapi jangan tekan huruf Y. Kalkulator kamu dia tak faham aja, dia kata syntax error. Mula kamu pening. Oh, bukan yang ni. Yang ni garis tu kita nak X kita akan dapat
Y campur 2 sama dengan 1/2X. Jadi X sama dengan darab 2 jadi 2Y campur 4. Sebab formula kita nak X. Jadi kita kena sediakan X untuk dia. Kalau kita buat Y, sama juga. Kita akan dapat Y kat sini. Y sama dengan punca kuasa 2, X tolak 5. Sama. Bila kalau kita buat Y ni, dapat apa jawapan? 16/3. Kalau kamu buat terhadap pasti X, ni. Oh, ni untuk ni je. Ni 5. Tolak 5. Jawapan akhir 1/3. Okey, kalau kita buat terhadap pasti X, kita akan buat pengamiran. Yang pertama apa? Punca kuasa. Bukan, kalau pasti X kita akan dapati bahawa segitiga kat atas. Segitiga kat atas. Jadi garis tu kat atas. Okey, garis kat atas maksudnya kosong. Kosong pula. Ni berapa? Yang ni dia dapat kan? Maksudnya ni kan. Dia kena dapatkan dia pintasan dia Y kosong jadi 4. Betul? Jadi kalau kita kosong 4, 6. 4, 6. 4, 6. Persamaan gaya lurus kita adalah 1/2 X tolak 2 tolak dengan lengkung dia sini je. Lengkung kita adalah daripada 5 ke 6. Punca kuasa 2 X tolak 5. Tengah kereta. Jawapan kena dapat sama. Ataupun dia lari sikit tu je. Kalau kita pakai parti, kita ada parti Y ni. Sebab bila kita pakai paksi Y, ni ngadap sini, lengkung duduk atas. Garis duduk bawah. Nampak? Dia menghadap ke situ, menghadap ke situ. Dari kanan ke. Kalau kita ambil paksi X, turun ke bawah macam tu. Bawah maksudnya garis dia kat atas. Lengkung kat bawah pula. Okey. Dia kau boleh pilih mana. Tapi sebab tu sebagai tu kalau biasanya, kalau untuk mengelakkan binatang ni, sebab SPM tak dia pakai kereta. Masuk universiti kena tunjuk dalam kerja. Jadi kamu kena ingat. Kalau curve dia macam tu, lebih sesuai kita guna paksi Y. Dia akan bentuk. Kalau macam ni biasanya, dengan macam ni lebih sesuai guna. Dia maksudnya dua-dua boleh. Lebih sesuai saja. Okay, kalau macam ni. Paksi Y. Okay. Boleh? 180 tak ada masalah. Itu dia buat. Tak, tentu tak semestinya. Tengok kawasan Melorek dulu. Tengok kawasan Melorek dulu. Okey. Isi padu janaan. Dalam sebutan pi, rantau yang dibatasi oleh lengkung. Dibatasi oleh lengkung. Lengkung. Kemudian garis lurus X sama dengan 6. Yang ni. Nampak? Dua je. Maksudnya kawasan Melorek kita mana? Sini. Nampak? Ini kita panggil dia konsep helikopter. Helikopter macam ni. Kalau sebelah, kamu nak pusing penuh, kamu kena pusing 360. Betul? Tapi yang ini dua-dua belah macam tu. Kalau yang ni kita hanya perlu pusing 180 je dah penuh. Nampak? Dia rotate sok terus dah penuh. Kalau sebelah, kena pusing habis baru penuh. Tu kena faham bila kena bahagi dua atau tak bahagi dua. 180 tak semesti bahagi dua. Tengok kawasan. Ini maksudnya dua-dua, betul tak? Bila yang atas dia pusing ke bawah, yang bawah akan naik ke atas. Jadi dia pusing sekali, dah penuh dah. Dah lengkap. Bila lengkap maksudnya, terus formula isi padu kita je. Okay? Tak perlu kita nak bahagi dua. Jadi isi padu kita kat situ, isi padu kita adalah sama dengan pi pengamiran. Okey, pasti mana?
pasti X. Jadi dx sini y kuasa 2. Dah ada tu y kuasa 2. Dah, soalan senang. Y kuasa 2 dah ada. Jadi apa y kuasa 2? Y kuasa 2 sama dengan X tolak 5 saja, betul? Jadi senang. Dia akan dapat pi daripada mana ke mana? 5 ke 6 saja. 5 ke 6. Lepas tu X tolak 5. Jangan pergi letak kuasa 2 pula. Ini dah y kuasa 2. dx. Tekan kalkulator dapat jawapan terus. Hmm? 1/2. Macam ni ya? 1/2. 1/2 pi. Tak ada salah. 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 Soalan dalam pi. Kau ganti pi, salah. Okey. Tengok soalan seterusnya. Yang ni lagi mencabar. Okey. Jom kita tengok. Nombor 11 ke? 10 ke? Nombor 4. Bahagian A markah tak cukup kan? Markah tak cukup 10. Tapi masalah dia apa? Kalau bahagian A maksudnya apa? Wajib jawab. Tapi tak ada masalah sebab kita dah mewajibkan diri untuk jawab soalan ni. Bahagian A lagi senang lah. Markah tak sampai 10. Nombor 4 Okey, gambar. Bukan macam ni lebih kurang, bukan. Tak ada bonus ke itu? Dapat bonus? Tapi tak ada bonus. Tak tahu. Dia lah bukannya okey. Rajah 2 menunjukkan garis lurus y sama dengan x campur y campur x sama dengan 6. Apa maklumat kita? Ni 6. Q kita adalah 6. Okey. Kemudian lengkung y kuasa 2 tolak 2x y kuasa 2 sama dengan 2x tolak 4. Jadi ni siapa? 4 salah. Saya nak tahu dia. Ni ingat soalan macam tadi, sama soalan tadi. Tu. Y kuasa 2 sama dengan 2x tolak 4. Jadi kat sini maksudnya apa? Y kosong, betul? Y kosong jadi x sama dengan 2. Di sini 2. Okey, soalan dia minta apa? Lorekkan. Dia kata lorekkan kawasan. Yang ni best soalan ni sebab apa? Bila suruh lorek, pelajar akan lorek dekat gambar ni. Lepas tu dia tak hantar. Kertas ni buat balik. Kan? Dia hantar kertas jawapan kosong. Lepas tu markah tak ada. Lorekkan kawasan yang dibatasi oleh lengkung. Okey, lengkung. Ni lengkung lagi. Garis lurus lagi. Kemudian kedua-dua paksi. Mana pasangan dia? Dekat bawah P. Kat sini. Tengoklah kawasan dia. Tengok pagar dia kata. Dia kata pagar kat situ. Kedua-dua paksi. Ni paksi sini, betul tak? Di sini lah.
Mana lagi? Garis lengkung. Sini dapat. Kalau sini, sini lengkung, garis lurus dan pasti X saja. Pasti Y tak terlibat dalam situ. Kawasan itu. Okay, markah banyak tau. Satu. Uish. Kita tengok kawasan yang pagar dia lah. Pagar. Yang dibagi tu, boundary tu, kawasan dia adalah dia punya pagar dia, batas. Seterusnya, bagi kawasan yang dilorek, cari luas dalam unit square kawasan tersebut. Okay, bila nak cari luas macam biasa dah, kena tahu P dulu. Pandai, dia tak minta pun P. P tu kena tahu. Tak ada P, tak boleh cari luas lah. Sebab apa? Nak cari luas kawasan ni terhadap pasti Y ke pasti X? Pasti X boleh, Y boleh. Betul tak? Kalau kamu ambil pasti X, kamu kena tahu P berapa. Tak tahu pun tak. Kalau tahu pasti X, pilih nak guna pasti mana. Pilih apa? X sama dengan 6. Koordinat P tak tahu macam mana buat segitiga. Kena cari koordinat P dulu. Jadi kena buat apa? Persamaan serentak. Serentak kita buat, biasanya kita akan tengok nak pakai apa? X lah. Kita akan pakai X. X ni, X akan masuk dalam ni. Jadi kita akan jadi dia Y ni B Y kuasa 2 sama dengan 2. X kita apa? 6 tolak Y. 6 tolak Y tolak 4. Ini dah senang lah. Dia akan jadi 12 tolak 4 berapa? 8. 8 tolak 2Y. Y kuasa 2. Jadi kita akan jadikan Y kuasa 2 campur 2Y tolak 8 sama dengan 0. Dapatkan fakturkan. Dapat apa faktur? Ini dapat Y Kalau dapat Y, terus pakai Y senang. 2 dengan negatif 4 ni 2. Okey. Kalau X dia berapa? Masukkan. Jadi kita dapat Y sama dengan 2. Jadi X sama dengan 6 tolak Y. 6 tolak 2. Dapat 4. Sini 4. Jadi kamu boleh pilih. Nak pakai paksi Y, paksi X. Tak ada masalah. Okey. Kalau kamu pakai paksi Y, kita boleh guna segitiga ni. Campur lengkung. Okey. Saya selalu cadangkan memang akan pakai paksi Y. Paksi Y luas dia adalah sama dengan luas segitiga. Tengok luas segitiga. Campur dengan lengkung. Macam tu bentuk dia lengkung. Okey. Segitiga kita sini apa? 4. Sini 4 juga. Segitiga. Tengok ni. Okey. Lengkung kita akan pakai 02. Lengkung. Dan lengkung kita terhadap paksi Y. Dy. Maksudnya kita nak dapatkan apa? X. Betul. Jadi X kita adalah apa? X adalah X sama dengan Y kuasa 2 campur 4/2. Ini kita guna. Jadi kita guna kat sini 1/2 4 darab 4 kuasa segitiga. Lengkung pengamiran daripada 0 pergi 2 Y kuasa 2 campur 4/2. Tekan kalkulator je. Dapat jawapan terus. Berapa?
Apa? 40/3. Dapat 40/3 unit kuasa 2. Nampak? Okay, yang ini satu-satunya soalan yang kita buat hari ni. Yang mana luas dia tambah. Nampak? Kebanyakan yang kita buat tolak. Seorang tambah. Okey. Isi padu. Isi padu senang saja. Bila dah dapat luas, isi padu senang. Tapi rantau mana ni? Rantau tersebut. Nampak? Dia kata apa? Rantau tersebut. Paksi Y. Kan? Bila kita putar paksi Y, maksud kita apa? Kena tambah. Sebab dia apa, isi padu, dia datang pada luas sebenarnya. Jadi maksudnya yang ni kena ambil kon tambah curve. Kon tambah curve. Cuma dia senang sikit lah sebab dia Y kuasa 2. Okay. Y kuasa 2 kan? X kuasa 2. X kuasa 2 kan? X kuasa 2. Sebab dia nak terhadap paksi Y. Okay. Tengok terhadap paksi Y. Jadi formula kita untuk isi padu adalah sama dengan dy sini X kuasa 2 pengamiran pi. Jadi kita tengok apa idea kita. Ni. Kon kan? Betul? Kon. Campur dengan kon yang atas, yang bawah ni curve kan? Curve untuk putar dia saya akan ambil 0,2. Pengamiran 0,2 sini X kuasa 2 dy pi. Kita letak tu dulu. Okey, bila kon ni jangan lukis kon kosong. Kamu kena bagi maklumat kon tu. Apa jari dia? Jari dia kat sini 4. Tinggi dia pun 4. Masukkan formula kita. 1/3 pi 4 kuasa 2 kali 4. Campur dengan pi pengamiran 0,2 X kuasa 2. Mana X kita tadi mana? Daripada Y kuasa 2, betul? Y kuasa 2 campur 4/2 kuasa 2. Okey, kalkulator yang uruskan. Boleh tak? Adam, jangan makan lagi. Sabar. Selalu pasti air kan? Tapi kalau isi padu tak boleh buat apa. Sebab isi padu kalau dia kata paksi Y lah kena buat. Padu memang lebih senang, luas. Luas dan susah. Okey. Boleh? Apa? Kalau manual macam mana manual? Manual. Okey, 0,2 kita try. Apa tu? Kalau manual cara dia kamu kena buat macam ni. Y kuasa 2 campur 4 kuasa 2 pi tu, kamu keluarkan 4 tu. Buat manual. Buat ni je. Okey, kalau nak expand boleh, tak nak expand boleh. Kan? Kalau nak expand boleh, kalau tak nak expand terus buat je. Ni pi/4, kita pengamiran kita akan jadi kurungan jangan ubah. Y kuasa 2 campur 4 kuasa 3/3 tarik divided X dia. Tarik divided X dia adalah 2Y. Kemudian gantikan 2 dengan kosong betul? 2 dengan kosong maksudnya 2 je lah. Kosong. Oh tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab dia ada kosong. Bila ada kosong kita tak boleh gantikan yang kosong kat bawah. Sebab bila kita ganti yang kosong kat bawah dia akan jadi apa? Bahagi dengan kosong. Kita tak boleh terpaksa kena expand juga. Kalau buat manual lah, kena expand. Expand ni dapat apa? Ni senang je expand ni dapat apa?
Y kuasa 4 campur dengan 8Y kuasa 2 campur dengan 16. Jadi bila kita kamelkan dia akan dapat Y kuasa 5 per 5 campur 8Y kuasa 3 per 3 campur 16Y. Kosong dengan 2. Ini boleh ganti 2 saja. Manual tapi tak payahlah. Sekarang zaman dah maju. Dah moden. Pakai kalkulator. Terus jam pakai ni. Pakai kalkulator jawapan dapat? Tak dapat juga Aisyah. Oh tekan. Sila tekan. Siapa dia dah tekan dia macam dia sebab tu dia exam dia selalu tak confident. Tekan betul dia sibuk tengok kiri kanan, tengok kiri kanan. Adi dapat? Tekan. Berapa dapat? 32.2666 sama? 36 ke 32? 36. Berapa? 36 4 per 15 pi. Adi dapat? Sama? Lagi sikit. Yang ni yang kena jaga ni. Jaga pakai. Tengok. Okey, masuk. Tak boleh pakai Y. Pakai X. Okey, kuasa 2. Nombor tak masuk. Nombor 2 dapat 46 kan? 46.91. Campur. Okey, boleh? Boleh ya? Okey. Ngam lah. Macam biasalah, ada soalan untuk lepak-lepak dekat rumah sambil-sambil buat habis dah. Banyaklah kita buat. Sebenarnya dah banyak tau. Maksudnya basic kamu dah digilap kembali. Kamu dah boleh buat dah soalan belakang pelan-pelan. Tapi belakang tu ada juga soalan yang gangster tau, lagi gangster. Okey, dapat Adi tadi? Yang tadi dapat? Tak dapat? Terus. Yang ni betul. Okey, ni 64/3 pi betul? Ni 64/3 pi, cuba campur. 64 pi jangan campur. Kamu masuk pi tak? Mana? Ni. Oh, jangan masuk pi, dia tak bagi. Sepadu jangan masuk pi. Biar. Okey, kuasa 2. Okey, sama dengan. Okey. Pun 15 pi. Letak pi balik. Pi ujung belakang. Itu campur nombor ni dengan nombor ni je. Betul. Mungkin kalau dia kata dia bagi tahu ni normal. Garis ni normal untuk ni kan. Jadi kalau saya buat DYDX, dia jadi kosong sama dengan 2X. Apa ni? DYDX. Buat DYDX. Lepas tu kalau dia 2X ni, kalau kita nak dapat, kita boleh dapat nilai apa je kita buat sini. Tak, itu bukan kosong, tak ada seorang kosong. DYDX masukkan X. 1. So, akan dapat 2. 2 ni. 2 adalah keturunan tangent. Tukar balik. Okey?
Jadi untuk yang di rumah kita boleh stop sini dulu. Kita jumpa lagi minggu depan. Jawapan tu lah, jawapan susah. Saya pun tak tahu saya mana betul. Saya memang cut paste, betul saya tak tengok dah step mana. Nanti boleh tengok balik. Nanti saya bagi. Tak apa. Tak ada masalah. Okey. Okey Syah. Jumpa lagi minggu depan. Terima kasih, Assalamualaikum. Okey. Salam warahmatullahi.